Jalan. Kita sampai tengok cek buku dulu. Kita sampai mana tu? Yang keempat Keempat Maksudnya akan masuk hari ni? Ini ke tu ni? Memenuhi waktu dengan kerja kebajikan. Yang ketiga ni. Ketiga. Okey. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sekali lagi bersama untuk membincangkan kitab Hidayatus Salikin. InsyaAllah kita berada di bawah tajuk usahanya memanfaatkan waktu pagi yang terluang. Kita dah bicarakan sampai nombor yang ketiga. InsyaAllah hari ini kita bincangkan yang ciri yang ketiga. Bahagian ini menyatakan kepada kita tentang pentingnya masa yang diberi oleh Allah kepada kita. Sebab masa ni disebut al-waqtu huwal hayah. Masa itu ialah kehidupan. Masa itu ialah nyawa. Bila sebut kehidupan nyawa, dia dah lepas berlalu, habis tak boleh nak ganti dah. Tapi orang Melayu nisbahkan masa ni, masa itu emas. Emas kalau hilang boleh ganti je ku. Boleh cari kan. Hilang sekopai boleh cari setong. Tu kalau emas boleh cari kalau hilang. Tapi masa kalau hilang artinya sebahagian daripada umur kita dah habis. Jadi berharganya masa ni. Masa ialah umur. Sebab dalam perjalanan umur tu ada tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, yang berupa kewajipan yang mesti kita laksanakan. Ini tajuk kita ni. Kita ada bincang itu sebab apa? Apa yang perlu kita buat untuk mengisi masa ialah kita menjaga dan mengisi masa itu dengan amal. Memanfaatkan waktu pagi yang terluang. Apa kita kena buat? Yang ketiga, memenuhi waktu dengan kerja kebajikan. Maksudnya jangan biarkan masa tu berlalu begitu saja. Manfaatkan masa.
bahawa engkau menyibukkan dengan sesuatu yang membawa kepada berbuat kebajikan kepada orang Islam, dan engkau berbuat sesuatu yang dengannya dapat memasukkan kesukaan ke dalam hati orang mukmin, atau engkau perbuat sesuatu yang dengannya memudahkan segala amal soleh, yang berkhidmat dengan memudahkan segala amalan yang soleh, seperti berkhidmat kepada ahli-ahli fiqh yang soleh, yakni para ulama, ahli fiqh yang soleh ataupun para ulama sufi, dan ahli agama, yakni orang agama. Itu kalau ada ruang masa sebelah pagi itu, setelah kita bekerja, buat kebun ke sebagainya, ada masa lagi, kita isi masa tu dengan sesuatu yang bermanfaat. Antaranya ialah buat baik, berbuat kebajikan kepada orang Islam. Ini termasuk dalam bab memberikan bantuan dan pertolongan sama ada masa, tenaga ataupun seumpamanya kepada orang-orang yang memerlukan. Namun untuk kita berlepas tangan, simpul tangan ataupun membiarkan masa berlalu begitu saja adalah sangat tidak digalakkan oleh Allah, supaya kita manfaatkan masa tu, tolong orang mana yang kita mampu, ataupun memasukkan kesukaan ke dalam hati orang-orang yang beriman, buat sesuatu yang bermanfaat. Iman kita ni melahirkan manusia yang istilahnya nafi'an li ghairih. Kita ni orang beriman bermanfaat kepada orang lain. Sama ada idea kita, akal kita, percakapan kita, pergaulan kita, tindak tanduk kita, idea kita bermanfaat kepada orang lain. Itu sifat orang beriman, nafi'an li ghairih, bermanfaat kepada orang lain. Itu sebab Luqmanul Hakim, dia pesan pada anak dia, wahai anakku, sekiranya kau tak boleh jadi garam, kau jangan jadi langau. Garam ni masing-masing bukit ikan, boleh buat ikan masin je kan. Langau tak ada guna dah, tinggal berak agak orang, lepas tu berulik. Kalau kau tak mampu jadi garam untuk manfaat orang lain, paling kurang untuk diri kau sendiri, takat tu ya kau mampu, jangan sampai kau jadi langau, nyusahkan orang, kojo yang menyusahkan orang, idea yang menyusahkan orang, kedudukan tu menyusahkan orang. Allah, jadi masalah ke orang lain. Itu maksud dia. Buat sesuatu antaranya ialah memasukkan kesukaan ke dalam hati orang mukminin. Maksudnya lebih kepada memberi pertolongan lah, mana yang kita mampu salurkan. Kalau ada anak yatim, kita uruskan cakap yang kita mampu anak yatim. Kalau ada orang fakir miskin, asnaf, yang 8 gulungan tu, panjangkan usaha untuk dia dapat bantuan zakat untuk golongan asnaf, ataupun peluang belajar untuk anak-anak kita masuk tahfiz ke, masuk mahad ke, masuk kuliah ke, masuk maktab ke, kita ada maklumat atau peluang untuk bantu, kita bantu, permudahkan, kita jadi fasilitator, pemudah. Sebab itu sebahagian daripada ciri orang beriman, manfaatkan. Lazimnya bila kita beri pertolongan kepada orang, dia akan melahirkan rasa gembira, syukur. Itu maksudnya memasukkan kesukaan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Atau engkau berbuat sesuatu yang dengannya memudahkan segala amalan soleh, seperti berkhidmat kepada ahli-ahli fiqh yang soleh, atau kepada para ulama sufi, atau kepada ahli agama, yakni orang agama, berkhidmat kepada sekalian guru kita, berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan mereka, berusaha pada menyampaikan kehendak mereka dan memberi makanan dan pakaian kepada orang yang sangat berhajat,
dan juga orang-orang miskin. Ini berkhidmat kepada ahli agama, berkhidmat kepada tuan guru, sama ada tuan guru yang macam ilmu yang berkait dengan fiqh, ataupun tuan guru yang mengajar berkaitan dengan tasawuf ataupun sufi ataupun tarikat dan sebagainya. Maksud dia menyokong, beri kerjasama, membantu kerja-kerja yang dijalankan oleh ahli ilmu dalam mengajarkan agama. Kalau dulu-dulu kita tengok kalau Allahyarham Tuan Guru Haji Ibrahim Bongek, kalau dia pergi mengajar di mana-mana, seketor tu ada 3-4 orang. Orang yang tetap, orang yang sama, ya. Saya ingat dia wajah-wajah dia orang tu. Singgah di masjid, kalau di Masjid Jami' Johor tu, dia paling kurang 3 orang atau 4 orang seketor tu. Orang yang tetap. Maksudnya orang yang ada kelapangan ikut sama-sama mengiringi, memudahkan dan share kebaikan ilmu yang dibawa oleh para masyayikh, ustaz, guru ataupun para ulama yang mengajarkan agama, berkhidmat maksudnya, kan? Itu sebahagian daripada usaha mengisi masa yang kita ada sekiranya ada ruang. Tak ada keutamaan lain, tak ada kerja lain, ni ada ruang, kita buat. Itu contoh dia. Ataupun membantu orang miskin. Yang sangat berhajat dan juga orang-orang miskin. Kita sekarang ni ada kutipan zakat Negeri Sembilan ni dah banyak sekarang ni. Cikgu 100 juta kot, 100 lebih. Ya. Setahun. Jadi sebahagian tu adalah untuk asnaf. Di kampung kita ramai orang miskin. Selain daripada tugas ahli jawatan kuasa masjid, kita yang dapat perlu tahu maklumat tu panjangkan. Maksudnya orang ni layak untuk dapat bantuan asnaf. Sampaikan maklumat kepada AJK, masjid atau surau. Mudahkan, ya. Supaya golongan asnaf ni tak terlepas pandang. Kadang-kadang ialah banyak kita ni sibuk banyak kerja, ya. Kadang-kadang terlepas pandang, ya. Jadi sekurang-kurangnya setiap kebaikan yang sampai kepada asnaf tu dengan sebab usaha kita, sebahagian apa yang kita buat tu dapat pahala, orang tu dapat manfaat, kita pun dapat manfaat sama, iaitu ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ni jadi pemudah cara di kampung atau di sekitar kediaman kita. Jadi fasilitator, memudahkan orang lain, ya. Antaranya peluang untuk membantu orang miskin. Caranya ialah salurkan dia kepada pihak-pihak yang terlibat menyampaikan bantuan. Antaranya masjid lah, golongan asnaf. Sekarang ni berapa dia beri seorang cikgu? Asnaf kita. Asnaf kita 18 orang. Dia beri tetap ke bulan-bulan je noh? Tunggal dengan asnaf 18 orang dia bagi. Yang dapat berbeza-beza ada 6 lagi. Ikut di kapasiti keluarga lah. Maksudnya tetap setiap bulan lah. Ya. Maksudnya kalau ada golongan yang layak asnaf tu, kita beritahu. Sebahagian daripada amal soleh. Tak sia-sia dah, insya-Allah ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berulang-ulang menziarahi orang yang sakit. Ziaratul marid ataupun iyadatul marid. Ziarah orang sakit ni besar pahala tuan-tuan, ya. Sangat besar pahala ziarah orang sakit ni. Dan kita kena sensitif bila orang terdekat, jiran kita, orang kampung kita sakit, pergi ziarah, ya. Sampaikan doa dan beri dia semangat, sabar dan tabah dalam menghadapi dugaan sakit. Pergi ziarah. Besar pahala orang ziarah ni, ya. Ziarah orang sakit ni. Berulang-ulang mengiringi jenazah ke kuburan. Ini kita isi masa, bila ada ruang masa kita rebut pergi ziarah.
Biasa kita tengoklah, orang pergi ziarah kematian ni, jenazah atas rumah, dia berburak bawah tu, huha, ya. Adab tak jaga. Hormatlah jenazah atas tu. Kalau nak burak, balik pergi kedai kopi. Hormati dan share bersama kesedihan keluarga yang kematian. Jangan isap rokok, jangan golak, jangan buraknya kan. Tak ada adab. Tak nampak berkongsi simpati dan kesedihan. Ziarah orang meninggal. Lazimnya tempat kita ni kalau ziarah orang meninggal ni disediakan surat Yasin. Bacalah Yasin tu dan doa untuk bantuan kita yang terakhir kepada saudara kita yang kematian ataupun sakit, ya. Sebaik-baiknya mengiringi jenazah ni, kalau masa kita ada, hantar ke kubur. Iringi jenazah sampai ke kubur, tengok masuk liang lahat tu. Kalau kita ada masa, cari ruang tu. Paling kurang menimbulkan keinsafan ke hati kita. Satu hari aku akan masuk dalam lubang tu, agak-agak bilo lah. Apalah nasib aku lepas ni bila masuk dalam tu. Ya. Tuan-tuan letak insaf tu. Dan digalakkan kita ziarahi kubur. Dan berulang-ulang menolong orang-orang yang di dalam kesusahan. Kita ni kena sensitif, kepada orang susah. Sekarang ni zaman barang mahal, ekonomi sekarang ni, masalah ekonomi seluruh dunia, bukan Malaysia ada. Seluruh dunia. Saya baru ni beli boreh. Biasa beli boreh rambutan, cat rambutan lah RM28, RM28, RM27. Beli baru ni kira. Token berapa? 42. Kita kojut. Teraman buruk itu. Dia boleh 28 naik 42. Import lah. Dia punya kenaikan tu mendadak. Lepas itu, hari itu sekejap jadi isu boreh tempatan tak ada, kan? Haro orang kita kan. Upaya kena orang suruh boreh kan. Lepas tu keluar balik banyak boreh tu. Allah. Sebahagian orang dia suka ambil kesempatan saat orang susah. Ini tak ada tipu urut punya orang. Misahkan orang. Di dalam keadaan ini kalau ada orang susah kita tolong. Mana yang mampu kita bantu, kita bantu. Maka sekalian yang demikian itu adalah terlebih afdal daripada ibadat sunat. Nampak tuan-tuan, dia jelas garis panduan yang diberi. Mengusahakan kerja-kerja yang disebut tadi lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada tumpu baik benda-benda sunat. Maksudnya bukan tak perlu baik sunat tu, bertembung benda yang wajib yang melibatkan saudara-saudara kita seperti mana yang kita sebut tadi, berdepan dengan benda-benda amal sendiri yang bersifat sunat. Kita kena utamakan yang wajib tu, belakangkan yang sunat, kemudiankan yang sunat. Ya, itu maksud dia. Hari itu saya dah sebut satu kisah bagaimana para salafus soleh mengajar kita mengutamakan yang wajib daripada yang sunat. Membantu saudara kita yang susah, wajib. Kalau tak fardu ain pun dia masih fardu kifayah, masih wajib kifai. Imam Hasanul Basri dia bergerak dalam satu rombongan kafilah untuk pergi Mekah buat haji. Dulu kan pergi naik unta. Sampai tengah jalan berkemah. Masa berhenti berkemah, dia tengok seorang ibu tua sedang selongkar tong sampah. Lalu dia tanya, "Makcik buat apa ni?" Dia kata cari sisa-sisa makanan yang buang dari orang lantar sampah ni. Apalah makcik makan sisa sampah makanan pula? Dia kata lapar, makcik dah 2 hari tak makan. Salafus soleh ajar kita bagaimana memberi keutamaan, prioriti dalam amal ni, utamakan yang wajib dulu.
Dia kata rupanya ramai yang susah lagi tak makan rupanya. Lalu dia kembali ke kemah. Dia panggil sekretari keuangan dia. Dia kata sekarang ni berapa bajet yang tinggal dalam akaun. Ini bekalan untuk kita ke Mekah. Dia orang beritahu banyak ni. Okey. Sekarang ni keluarkan duit tu, bagi ke makcik tu semua sekali, kita balik semula ke Baghdad. Allah. Itu kaedah dia. Meletakkan keutamaan pada amal yang wajib. Membantu saudara yang susah wajib. Pergi haji kali kedua, kali tiga tu sunat. Tu nak pergi Mekah tu, tapi dah 2-3 kali pergi. 2-3 kali tu sunat. Balik. Kafilah ni rombongan ni balik. Tak jadi pergi Mekah tahun tu. Allahu Akbar. Ini maksud Islam meletakkan kepentingan masyarakat tu lebih utama daripada kepentingan amal yang bersifat pribadi. Khususnya amal-amal yang sunat. Kan? Kita 4-5 kali, 5-6 kali pergi umrah. Saudara kita sebelah rumah atau sejiran sekampung susah, kita buat tak tahu je. Tu yang surah Al-Ma'un tu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu perhati orang-orang yang mendustakan agama? Maksud mendustakan agama di situ ialah tak percaya adanya hari pembalasan pada hari kiamat. Itu makna yukadzibu biddin. Dalam Fatihah kan Maliki Yaumiddin, dia yang berkuasa pada hari agama. Pada hari agama di situ ialah hari akhirat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu lihat bagaimana orang-orang mendustakan agama? Maksud mendustakan agama di sini ialah tak percaya ada balasan hari akhirat. Suruh tolong bantu saudara kita yang miskin. Itu suruhan wajib. Kalau tak fardu ain pun fardu kifayah, masih lagi wajib. Tak kisah. Dia lekor dengan tasbih dia, lekor dengan sembahyang sunat dia, lekor dengan sujud dia, orang keliling dia tak ambil kisah. Allah kata apa? Ini pendusta, pembohong, orang yang tak percaya pada hari akhirat. Apa kaitan ibadat ni dengan tolong orang susah? Islam ni tuan-tuan, dia bukan agama yang bersifat peribadi semata-mata. Islam ni agama yang menyeluruh, lengkap sebagai satu sistem yang menyusun kehidupan peribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan negara. Tiap-tiap step tadi, kehidupan peribadi, kehidupan keluarga, kehidupan sebuah masyarakat, kehidupan dalam sebuah negeri dan negara, dia ada peraturan, peruntukan peraturan daripada Allah Ta'ala. Kena buat itu. Melaksanakan peraturan-peraturan dalam tingkat-tingkat tadi adalah wajib. Islam adalah agama yang bersifat membela masyarakat sebagai satu tanggungjawab orang yang beriman. Apa ciri orang yang mendustakan agama, tak percaya pada hari pembalasan? Baik tak kisah ya, man ta'man ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tak ambil kisah, tak ambil borek soal anak yatim. Macam mana sifat Nabi dengan anak yatim? Dia jumpa anak yatim, dia pegang, dia cium, usap kepala. Itu perbuatan Nabi. Contohlah, ini kita kat kampung tengok anak yatim bonji kan. Pandang sebelah mata pun tidak. Nabi poluk, cium, usap rambut. Nah, kalau ikut contoh lah, itu contoh kita. Bela nasib orang miskin, anak yatim. Mengabaikan nasib anak yatim yang ada dalam kejiranan kita adalah perbuatan mendusta, tak percaya kepada adanya pembalasan. Kena ambil tanggungjawab ini, ambil borek. Apa yang kita mampu tolong, kena tolong. Paling kurang simpati pada anak yatim.
Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak nak bantu orang miskin. Ini orang tak percaya ada pembalasan dari akhirat. Sebahagian daripada harta kita selain pada zakat ada hak infak namanya. Beri, tolong. Mengabaikan aspek ini termasuk dalam ciri-ciri orang yang tak percaya pada hari pembalasan. So, kalau di akhirat kena hisab ke Allah Ta'ala. Kalau ingat benda macam tu. Sebab ini sebahagian daripada ciri agama Islam ni. Dia mengambil berat tentang tanggungjawab terhadap masyarakat yang dipanggil sebagai istilah mas'uliyah ijtimaiyah, tanggungjawab sosial, tanggungjawab masyarakat. Tak boleh biarkan, tak boleh pandang sebelah mata. Kena ambil balik, kena ambil action. Sebahagian daripada masa kita membela kedudukan umat. Tak kira kita tu siapa. Mesti ada ruang itu untuk kita laksanakan. Maka sekalian yang demikian itu adalah terlebih afdal daripada ibadat yang sunat, sebab demikian itu dinyatakan, dibilangkan sebagai ibadat, sebab perkara itu termasuk dalam maksud ibadat. Lagipun ia menyukakan hati orang Islam. Bila kita tolong orang, baru ni ada satu syarikat korporat lah, dia bagi pack untuk bantuan dalam tu lengkap lah. Ada boreh, gula, topung, lengkap lah untuk makanan sebuah rumah untuk seminggu kan. Kita tak boleh tolong lagi tak? Ada jenis orang buat baik tu ya. Ada dalam 10 kotak tu, besar kotak tu kan. Kita pun kontak lah, sebab kita ada masa di Jabatan Mufti tu, kita ada klien yang susah-susah ni kan. Telefon lah, mendaru datang kat aku. Dia tahu telefon tu mesti ada bondornya kan. Beri 1 kotak seorang. Kalau ramai anak beri 2 kotak. Tengok tuan-tuan wajah dia boleh dapat tu. Macam mana dapat rumah dia cikgu? Berai wajah kan. Ceria, riang. Ialah orang beri. Kita tengok wajah dia tu pun Allah, hai. Kita pun nampak gembira lah tengok riang wajah tu. Nabi kata apa? Man karbata kurbatan akhihi karramallahu kurbatahu yaumul qiyamah. Siapa membantu melepaskan hajat, satu hajat saudaranya, Allah akan lepaskan hajatnya di akhirat. Ceria kita tengok wajah dia. Allah. Ilqa' surur fi qalbi akhik. Nabi kata, dakhalal jannah. Kau beri, kau buat sesuatu yang boleh mengembirakan hati saudaramu, itu sebab yang membawa kamu masuk dalam syurga. Dalam konteks tadi bukan kita punya cikgu, orang tak tolong kan. Jadi kita panjangkan pertolongan tu. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang buat satu kerja yang baik, walaupun bukan kita punya, orang lain tu beri kan. Orang tu dapat katalah 50% markah, kita pun dapat 50%. Kita tumpang tui lah kata orang, memanjangkan kebajikan. Ini masa tuan-tuan, masa ni kena manfaatkan. Sebab dalam perjalanan masa ni, situlah habisnya usia kita, umur kita. Mudah-mudahan sebahagian besar daripada umur kita ni kita laksanakan amal soleh, berlangsung dengan amal soleh. Oleh kerana itulah tuan-tuan, kita kena perhatikan masa kita ni. Masa kita ni terhad 60, 70 kan. Kalau mengikut Imam Syekh Abbas Al-Mursi, Syekh Abbas Al-Mursi ni guru kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam tu. Guru Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ialah Syekh Abbas Mursi. Syekh Abbas Mursi kata, dalam kehidupan kita ni, waktu masa kehidupan kita ni lalu 4 tempat. Lalu di 4 tempat. Lalu dalam suasana nikmat. Yang kedua, lalu dalam suasana bala dan musibah.
Yang ketiga, lalu dalam suasana taat, melakukan kebajikan, dan lalu dalam keadaan maksiat. Okey. Yang pertama masa kita ni, ada ketikanya Allah bagi kita nikmat, seronok, riang dan rasa bahagia, kan? Jadi apa tanggungjawab kita bila Allah bagi kita nikmat? Dapat bonus. Tahun depan pejabat orang dapat 2,000 je, kan? Orang pencen dapat 1,000. Tak pasal lah dapat, kan? Kita raya bulan apa? Bulan Bulan 2, dapat bulan 2 boleh simpan untuk kuih bolu, kan? Bajet kewangan bawah ni memperuntukkan orang pencen dapat 1,000. Kau nak mari, kan? Ada dah dalam sepel kita sebahagian daripada 1,000 ni nak infak. Ada kena macam tu. Tu tanda syukur, kan? Ni tak, bila dapat begitu, dapat 1,000, dah siap bajet buat tu, buat ini, tak berlebih, tak cukup pula lagi. Kita tak semak betul peluang tu. Antara laluan hidup kita ni, kita melalui sesi nikmat ni dalam hidup. Tanggungjawab kita ketika itu ialah asyukr, kata Imam Abbas Al-Mursi. Kena ada sifat syukur. Sifat syukur ni bukan semata-mata alhamdulillah kita sebut tu. Belanjakan benda tu, harta tu, duit tu pada jalan yang bersifat ibadat, yang bermanfaat, antaranya infak atau sedekah fi sabilillah. Contohlah 1,000, memanglah tak banyak 1,000 tu, tapi asingkan sebahagian daripada 1,000 tu untuk sedekah, untuk infak, untuk anak yatim, untuk janda-janda yang miskin, kan, untuk para fuqara. Ada macam tu lah. Itu tanda syukur. Nampak tanda dia berterima kasih ke Allah Ta'ala dengan nikmat tu, dengan dia bagi sebahagian yang dia dapat nikmat ni kepada orang yang berhak menerima, antaranya fakir miskin. Beri. Perbuatan membagi sebahagian harta yang dia dapat tu, itu tanda syukur. Kadang-kadang tak masuk ni, kan? Dia soal infak fisabilillah ni, kalau orang makan gaji tiap-tiap bulan kena fikir je tu. Kan perlu banyak pun, kan? Gaji beribu-ribu, kan, pada unuh banyak-banyak tu. Letakkan sikit untuk fisabilillah, untuk golongan-golongan tadi, kan? Sebab itu sebahagian daripada maksud syukur. Itu lalu yang pertama dalam hidup ni kita dapat nikmat. Alhamdulillah lah. Maksudnya dalam suasana berlalunya nikmat yang kita pegang tu, sebahagiannya kita dah letakkan dalam uncang ibadat sebagai tanda syukur. Yang kedua, kata Abbas Mursi, al-waqtu fi hayatil mu'min al-baliyah. Ada ketikanya dalam hidup ni kita dapat musibah ataupun bala, ujian. Kita kena betulkan pemahaman kita terhadap bala ni. Sebab rata-rata orang Melayu bila faham bala ni hina, silap tu. Bala ni berkaitan balaan hasanah, bala, ibtila. Maksud bala dan ibtila ni dari segi Islam, bala ni adalah ujian, peksa. Macam itulah maksudnya. Jadi ada ketikanya dalam hidup ni, kata Abbas Mursi, kita lalu dalam suasana kita menanggung musibah, bala dan bencana. Apa sikap kita masa kita menerima melalui bencana dan musibah ni? Kata Abbas Mursi, ketika itu sifat kita mesti ada ialah dua. Ar-ridha was-sabr. Ridha dan sabar. Ridha ni maksudnya kita yakin bila dapat musibah, dapat penyakit, dapat kemalangan, kematian, kecederaan, rugi, sakit, kecewa dan sebagainya, kena sabar. Sebab
Itu sebahagian daripada susunan Allah dalam hidup kita. Dia beri. Yang beri itu Allah Ta'ala. Nampak yang itu? Sabar, ridha. Ialah timur. Lapang dada. Mana tak susah hati. Bila sakit jangan orang. Aduh, sebut Allah. Aduh, kan? Pola seksa benar ni. Jangan. Itu tak redha tu dengan qada takdir Tuhan kat kita. Ni bahasa orang mengaji, bahasa orang berilmu. Tak boleh. Aduh, tak boleh. Sebut kalimah Allah. Allahu Akbar. Kita yakin tu Allah Ta'ala beri. Dalam keadaan kita menerima musibah dan bala. Itu sebahagian daripada laluan hidup kita. Kita ni kan panjang sihat je kan. Tiba-tiba kena cakunya kan. Aduh, ya. Itu semua penyakit borek lah kau tu. Kena denggi berdarah pula tu. Keluar daripada bulu roma tu, merah air darah kan. Biasa kalau lambik rawatan mati. Kan? Tak comel tu. Kan? Alhamdulillah. Aku takdir dengan penyakit ni mati baik macam mana? Timurlah. Maksud macam tu. Lahir apa yang dinamakan sebagai husnuzon billah, sangka baik kepada Allah. Tak apalah. Kau beri ni dan terima. Itu mana rida bila menerima ujian. Ada isi pribadi mukmin ni macam tu. Yang kedua, selepas rida kena sabar. Sabar malam menunggu siang. Menunggu fajar. Sabar sakit menemui sehat. Dia tak lama sakit terus, tak selama dah. Sabar dalam keadaan susah sementara nak senang. Itu maksud dia, sabar. Yang pertama dia rida, lapang dada. Yalah, kau dekau lah dan terima. Tu rida. Yang kedua sabar, tahan. Tak bunyi dah. Sabar menunggu. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apakah kamu menyangka kamu sebagai orang beriman, mengaku beriman, kamu menyangka kamu boleh masuk syurga percuma, sedangkan belum datang kepada kamu ujian bala ni. Bukan mudah, bukan senang. Ujian itu meletakkan kedudukan kita untuk mendapat ganjaran Allah. Dengan syarat kita redha dan sabar ketika bala. Kita tengok saudara-saudara kita di Palestin sekarang, tuan-tuan. Ni masuk hari ke berapa dah? 2 hari ke minggu yang kedua dah saja kan. Bom hari-hari jatuh. Meruntuhkan hospital, rumah, bangunan bertingkat-tingkat roboh. Elektrik dipotong. Air dipotong. Bom turun hari-hari. Allah Ta'ala tak ada akal kau. Lahirlah sangkaan kita macam tu. Apa pun tahu mana? Mana tu dia kata ada malaikat? Mana dia kata ada wali-wali Allah boleh turun? Tolonglah orang Islam. Itu bacaan tak betul tu. Di saat diuji dengan bala. Bala ni tuan-tuan dia ada tabiat dia. Apa tabiat? Dia ada sifat dia. Sifat dia maksud dia turun waktu mana? Dan dalam keadaan dia turun tu, Allah tentukan dia turun. Dan ketika dia turun tu, sifat orang yang kena bala ni, dia kena bertahan. Imman nasru wa imman syahadah. Sama ada dia menang menghadapi musuh ataupun mati syahid. Dua tu. Redha dan sabar tadi untuk mencapai dua benda ni, sama dia menang berdepan dengan ujian tu, yakni Yahudi, kalah Yahudi tu, ataupun tak kalah dia, kita mati syahid. Apa mati syahid ni? Ya. Mati syahid ni tuan-tuan, orang yang mati dalam peperangan dengan orang kafir, mati tertimbus, mati tenggelam. Itu mati syahid. Orang mati syahid ni tuan-tuan, dia masuk syurga tanpa hisap. Maksudnya orang yang mati dalam peperangan tu, di akhirat besok dia tak melalui perhimpunan padang mahsyar, dia tahu masuk lorong VIP tu masuk syurga.
Berlaku satu kisah. Segulung umat Muhammad masuk syurga, orang lain berhimpun di padang mahsyar, malaikat pun terkejut. Dia kata, kamu ni macam mana? Orang lain beratur sanun, tiba-tiba kau masuk sini. Tuan-tuan masuk secara rahsia senyap-senyap. Dia kata, wahai malaikat, kami di atas dunia kami beriman kepada Allah dan kami berpegang keyakinan kami kepada Allah. Apa-apa yang berlaku kami pegang dan kami tak bising, tak cakap apa, dan kami bersedia dengan sabar dan redha. Orang lain tak tahu. Kami rahsiakan amal kami. Sebab kami masuk syurga pun rahsia, kau pun tak nampak kami masuk. Mahal kita menyembunyikan amal ni tuan-tuan. Jangan langakkan amal kita. Separuh orang sekarang ni dia nak tahu, dia nak orang tahu apa yang dia buat. Sedangkan kita sebut hari-hari nawaitu kita lillah, buat kerana Allah, tapi ada juga ruang hati kita nak orang tahu. Tu dah share tu. Allah Taala tak nak kongsi tu dah. Ya. Dalam keadaan baliyah, bala ni kena sabar, kena tahan. Ada satu video tuan-tuan. Seorang lelaki di Gaza, di Palestin. Dia pati orang dokek-dokek dengan kelilingan dia tu menangis. Cakap macam-macam lah, bala apa semua turun ni kan. Tengok tuan-tuan, orang yang hati dia bersih, faham benda-benda macam ni kan. Dia pun bangun, dia marah. Dia kata, pasal apa kau jadi korang jadi macam ni? Sekarang ni suasana yang ada di Gaza ni, Allah ciptakan suasana ni pertama sekali untuk melantik kita jadi calon-calon orang yang mati syahid. Lantih lah tu. Dia pun nak kau tangihan. Kau tahu tak mati syahid ni apa? Agak lantih tu kan. Sakit ni, ujian ni, kena redha dan sabar. Allahu Akbar, ya. Subhanallah. Itu yang kedua. Sebahagian daripada perjalanan hidup kita ni ujian. Ujian yang Allah beri ke kita ni berlainan antara satu dengan yang lain. Berbeza-beza. Kadang-kadang kita diuji oleh isteri, diuji oleh anak-anak, diuji oleh keuangan, diuji oleh keluarga, diuji oleh jiran, diuji oleh orang macam-macam lah. Uji dengan kerja, diuji dengan perempuan, kan? Macam-macam ujian. Ketika itu naklah redha dan sabar. Yang ketiga, dalam perjalanan umur kita, hidup kita ni, kita akan melalui apa yang nama suasana, apa yang dinamakan sebagai suasana at-ta'ah. Kita nak melaksanakan amal soleh yang dituntut oleh Allah. Macam mana ketika kita berada dalam ruang dan peluang, masa kita ada peluang untuk melakukan kebajikan, amal kebaikan dan ketaatan ni. Macam nak naikkan semangat tu biar berlipat ganda amal taat yang kita nak buat ni. Jalannya ialah dengan syuhudul minnah, kata Imam Mursi, Imam Abbas Mursi, syuhudul minnah. Syuhud ni saksi, minnah ni nikmat. Artinya kita telik ke diri kita ni betapa banyaknya nikmat yang Allah beri ke kita ni, tak habis-habis. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah Ta'ala, kalau kau cek betul-betul nikmat yang aku beri ke kau, nescaya tidak terhitung nilainya. Terlampau banyak. Nak nampak bono ni tuan-tuan, pandang ke bawah. Contohlah, orang pencen. Kita ada pencen dah 1,000. Orang tu langsung tak ada pencen. Pandang ke bawah, yang pandang ke atas. Orang tu 10,000 pencen dan 1,000. Lah, hai. Tak ada sifat syukur tu. Tengok ke bawah. Orang tu nak beli baris payah. Kita ada pencen 1,000. Alhamdulillah. Wajib kan? Macam tu maksud dia. Jadi syuhudul minnah. Syuhudul minnah ni apa? Menyaksikan nikmat Allah yang kat kita tu melimpah-limpah. Tuan-tuan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Taala kata nak tengok nikmat aku, antaranya kau jangan pergi jauh. Tengok dalam diri kau, aku sediakan nikmat yang berbagai-bagai. Kalau kau nak hitung tak terhitung nikmat tu.
Kau nak syukur terima kasih, aku tak terbalik syukur tu. Cuba kau tengok dalam diri kamu. Tuan-tuan, Allah ciptakan kita ni dengan berbagai nikmat supaya kita jadi manusia yang dapat mengecapi nikmat. Antara nikmat makan. Di lidah kita ni tuan-tuan, ada 9,000 saraf yang boleh rasa manis, pedih, masin, pahit, kolat. Dia tak payah ambil makan masa lama. Letak ya, otak kita kata ini kolat, otak ya ni manis, otak ya ni pahit, ni masam. Automatik macam potek suis nyala. Alangkah besarnya nikmat tu Allah beri kat lidah kita. 9,000 saraf ada kat lidah kita ni. Lidah yang kecil ni. Wa in tu'addu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat yang kau beri kau sudah cukup. Tak terhitung nikmat ni. Aku suruh buat-buat lah. Jangan banyak. Tiada. Macam tu lah maksudnya. Di kepala kita ni tuan-tuan, paling kurang ada 300,000 helai rambut. Tiap-tiap orang. Paling kurang. Dan tiap-tiap helai rambut tu, umbi rambut tu bersambung dengan saraf yang bersambung ke otak. Macam mana Allah Ta'ala buat itu? Allahu Akbar. Kan? Halusnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri tu kau tengok nikmat yang aku cipta, tak terbalik budi aku dah, kata Allah Ta'ala. Cukuplah dengan tu kau nak berterima kasih, syukur kepada aku. Baik. Tuan-tuan, suhu air beku berapa darjah dia? Minus 2 belum beku dah. 10 ke bawah. Ya. Suhu 10, 8, sejuk lah tu. 6, 5, masih 5, 6 ya. Tu maksimum lah tu. Belum beku dia air dah. Dia minus bawah pada kosong bawah tu 10, tu beku. Air beku. Tapi yang menakjubkan, tengok ciptaan Allah Ta'ala, kat mata kita. Penduduk yang duduk di Eskimo, di kutub utara atau di kutub selatan, air beku. Tuan-tuan perhati tengok, perasan tak? Tapi air dalam tubuh manusia pada mata dia tak beku. Ya cikgu? Kalau ikut kaedah suhu bawah pada 0 darjah tu, beku. Air mata pun beku. Tapi air mata tak beku. Air dalam perut tak beku. Bukit sebelah besar beku. Bukankah itu nikmat yang Allah beri kat kita? Macam mana boleh air mata tak beku? Kalau ikut kaedah tu, formula tu beku air mata kita. Tak payah buka mata dah, beku. Tapi tak beku. Apa yang ada kat mata? Sains buat kajian. Rupa dalam air mata kita ni ada satu unsur yang bila musim sejuk, air mata tu tak beku. Ada bahan ni. Mana datang itu? Ni kerja Allah Ta'ala. Kita fikir tak sampai situ je. Tapi Allah suruh fikir. Wa fi anfusikum. Dalam tubuh kamu. Allahu Akbar. Ni. Panggil block spot ni. Di sini tuan-tuan di ubun-ubun ni, sains sudah, perubatan sudah membuktikan di sini pusat daya kreativiti yang membentuk karakter manusia, perangai manusia. Dia akan rusak antaranya bila manusia kurang tidur, ambil benda-benda yang diharamkan dan seumpamanya. Rusak tu. Bila rusak di situ, dia akan membentuk karakter yang tak baik. Itu peranan sujud. Di bahagian block spot ni ada satu kawasan dia perlu kepada darah dan tempat itu akan masuk darah hanya ketika manusia sujud. Benda ni terjadi dengan sendiri ke? Bukan. Allah ciptakan supaya manusia mengkaji nampak ini kerja Allah Ta'ala buat untuk kamu supaya kamu bersyukur. Jadi bila kita baca yang ni
mendorong kita melipat gandakan ketaatan kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan tegahan dia. Sebab apa? Terima kasih, sebagai tanda terima kasih dan mengingatnya betapa nikmat yang Allah bagi itu terlampau banyak. Istilah dia syuhudul minnah, mengiktiraf, memperakui nikmat yang ada kat diri kita tu. Terima kasih wahai Allah. Automatically melipat gandakan usaha kita untuk beribadah kepada Allah. Tak payah disuruh dah, automatically sendiri faham. Ini pentingnya ilmu yang menyuluh iman kita. Kata Imam Abbas Mursi, ada ketikanya kita Allah beri peluang ketaatan. Manfaatkan peluang tu, ambil kesempatan peluang untuk melakukan ketaatan yang berupa ibadat tu di saat kita diberi peluang masa untuk melakukan. Okey. Dan ada ketikanya masa kehidupan kita ni melalui, dia kata al-waqtu fi hayati mu'min fil ma'siyah. Kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat. Yang keempat, kemudian nikmat, yang kedua bala, yang ketiga ketaatan, yang keempat ni kita lalu dalam perjalanan maksiat. Bila jatuh dalam maksiat, ialah kita ni lemah tuan-tuan. Semua orang lemah, semua orang berdosa. Kullukum khata'un, khairul khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Nabi kata tak ada orang yang selamat daripada dosa, semua orang berdosa melainkan aku, melainkan Rasulullah. Rasulullah maksum. Semua orang berdosa. Tak dapat ngeban dia tak jatuh dalam dosa, mongak. Nabi kata semua orang berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa ni, dia kena sedar dia melakukan perbuatan dosa, ya ini mendurhaka kepada Allah. Dia kena sedar, dia kena insaf, dan dia kena capek bertaubat kepada Allah. Ketika kita melakukan taat tak ada masalah, tapi bila jatuh dalam maksiat, itu sebab disebut dalam Allahu Akbar, disebut dalam kitab Hikam, min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsanir raja' inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang bersandar kepada amal yang zahir ni, bukan kepada Allah. Kadang-kadang kita buat ni yang tak betul, untuk tujuan lain selain Allah Ta'ala. Tanda orang-orang yang bergantung bersandar kepada amal ni, apa tanda dia? Nuqsanir raja' inda wujudiz zalal. Bila dia jatuh dalam dosa, dia tak sedar, dia lamik sedar. Bila tak sedar, lamik sedar, tak mengundang untuk dia menyesal. Bila dia tak menyesal, dia tak akan bertaubat. Sama ada kita dalam nikmat atau dalam maksiat, kedua-dua tu kita kena sedar. Ketika kita dapat nikmat, kita kena ingat dengan sifat syukur. Ketika kita jatuh dalam maksiat, kita kena capek mencari jalan, yakni minta ampun dengan taubat kepada Allah. Dua-dua tu dengan penuh sedar. Bila kita berdosa, Allah. Itu sebab bila berdosa nak kembali kepada taubat ni, minta ampun, al-aslu fit taubah al-aslu fit taubah an-nadmu. Prinsipnya, pokoknya taubat ni ialah menyesal. Bila jatuh dalam maksiat, kena menyesal. Ingat kita ni bersalah kepada Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Dosa ni maknanya durhaka. Kita durhaka bukan ke raja, berdurhaka ke Allah Ta'ala. Capek-capek ngaku salah, kan kau kena dam, kita tak daya. Sama ada kita dapat nikmat ataupun kita jatuh dalam dosa. Nikmat kita bersyukur, bila jatuh dalam dosa kita kena capek-capek menyesal. Jangan terus hebat jahat. Stop, berhenti, minta ampun. So jatuh balik, berhenti, minta ampun balik. Jangan berhenti, sebab kita ni tak terlepas daripada dosa. Itu maksud dia. Dia kadang-kadang benda ni tak jelas.
Bila buat dosa tu, alah, semua orang berdosa. So masuk neraka, lepas tu keluar. Sedih je neraka. Kau ingat neraka tu je sebab baik uti tu kau. Api neraka tuan-tuan 70 kan, 70 kali ganda panis daripada api dunia ni. 70 kali ganda, kata Nabi. Kita kena bakar kat pelita tu jari tak ngelintin ke panis. Api pelita dia 70 kali ganda daripada api dunia. Allahu Akbar. Ya. Jadi oleh kerana itu, masa kita melalui kehidupan ni kadang-kadang kita jatuh dalam maksiat, capek-capek menyesal. Ya. Sebab perbuatan kita buat dosa tu dengan datangnya sifat menyesal, maka lahirlah sifat yang kedua, istighfar, minta ampun. Astaghfirullahalazim. Ni kita baca istighfar untuk apa? Kita rasa kita tak berdosa, kita baca istighfar. Apa makna? Padahal dosa kita berkopuk-kopuk. Itu tujuan istighfar setelah menyesal. Jadi jangan kita sangka kita buat dosa tu tak ada apa-apa. Jangan. Macam orang buat amal soleh dapat pahala, buat jahat, buat maksiat dapat dosa, dapat ancaman, dapat balasan azab daripada Allah Ta'ala. Capek-capek minta ampun. Ini 4 suasana dalam laluan usia manusia, sama ada dapat nikmat, bala, ketaatan ataupun maksiat. Tiap-tiap tu channel tu ada jalan keluar dia. Allahu Akbar. Ya. Oleh kerana itu, kitab ni tadi yang ketiga ni mengajak kita menghargai masa dan umur yang Allah beri kat kita. Kita dah sebut sebelum ni, masa ni ada 3, masa yang telah lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Yang dah lepas dah pencen juga kan. Dah pencen tak pek leh dah. Habislah tu. Tak nak lah orang panggil kerja dah tua kau nak guna kan. Habis. Sudah berlalu. Qad madha. Dah habis masa yang telah lalu. Yang kedua, al-hin, sekarang. Yang ni ketika kita hidup ni. Apa kau nak buat? 24 jam ni Allah bagi kita, kita nak buat apa? Ni syariat ni. Atur. Daripada pagi, lepas subuh tu, step, sampai tengah hari, sampai balik maghrib. Sampai isyak, sampai pagi subuh. Pulang tu. Apa yang senarai tugas yang kita kena buat? Ni perbahasan ni. Buat amal soleh sepanjang masa yang kita diberi oleh Allah Ta'ala. Now, sekarang. Al-hin. Masa yang ketiga, fil mustaqbal, akan datang. Akan datang, jangan baca. Kan pepatah orang Melayu, burung yang terbang jangan dipipiskan lada. 4 burung terbang, kita pun numbuk lada, kunyit, bawang pun semua numbuk, nak gulai burung. Burung terbang ni. Tu kerja sosio je. Peribahasa Melayu lah. Burung terbang jangan dipipiskan lada. Belum tentu kau punya ni. Belum tentu kau dapat burung tu gulai dah. Masa mustaqbal akan datang, belum tentu milik kita. Jangan haraplah dan lepas ni nak puasa sunat, kilah senang-senang sok bila. Waktu teringat tu buat. Bulan depan, minggu depan, belum tentu 5 ni dah. Rebut lah. Lepas ni nak selawat lah sehari 100 kali. Bila? Nantilah bila senang-senang. Senang bila? Waktu teringat tu, terus buat. Sebab akan datang belum tentu. Jadi Allah beri peluang kita, hargai masa yang kita diberi sekarang. Jangan bertangguh-tangguh. Istilah dia taswif. Taswif dia perkataan saufa. Taswif seolah lepas ni lah, 3 kejap ni lah, tak lama ni lah. Jangan. Ini penyakit sebenarnya. Ya. Jadi rebutlah peluang. Bila ada peluang ngaji, kita mengaji. Ada peluang beribadat, berzikir, kita beribadat, kita berzikir.
Ada peluang duduk dalam majlis ilmu, kita hadir. Ada peluang malam menghadap Allah Ta'ala, kita bangun. Sebab masa tak menunggu kita. Rebutlah. Isi masa tu. Itu sebab disebut oleh salah seorang ulama tasawuf, qala Muhammad bin Al-Fadl, ni antara a'lamus sufi, dia kata apa? Alamatus syaqawatil insan salasatu asya'. Tanda seseorang itu nasib dia malang, bernasib celaka atas dunia ni, ada 3, dia kata. Apa tanda dia? Yang pertama dia kata, yarzuqul ilma wa yahrumul amal. Ada orang tu dia dapat ilmu banyak, ngaji lama, tapi amalnya tak ada. Sabut dia akan buat apa? Hukum, buat bacaan Quran, buat fiqh, dia mahir. Tapi beramal tidak. Teori je. Islam ni bukan teori. Islam ni iman dan amal soleh. Dah percaya, buat. Harum betul-betul yang kita sebut tadi. Tak, dia hanya dapat ilmu. Ini kesilapan yang melata di dunia Islam daripada dulu sampai sekarang. Dia nampak Islam ni semata-mata ilmu. Knowledge. Ilmu lah. Belajar tu, belajar ni, belajar tu, belajar ni. Tapi riwayah. Konsep ilmu dia riwayah, teori, retorik. Cakap berabuk. Tapi amal tak nampak. Ini kata Muhammad bin Fadl, min alamati syaqawah. Ni tanda-tanda orang yang mengaku Islam tapi nasib dia malang. Dapat ilmu tak beramal. Dapat ilmu menyalahkan orang ni pula. Beramal tak juga. Bila baca kitab Riyadhus Salikin, ujung ni ada bab zikir. Dia ada zikir nafi dan isbat, la ilaha illallah, tu nafi dan isbat. Step kedua, zikir Allah Allah. Zikir ketiga, lafaz hu ada dalam kitab ni, hujung ni. Dan zikir keempat, dia belajar Madinah, ini mana ada dalil ni? Ya. Syekh Abdul Samad Palembang ni kocik-kocik anak kau. Kitab ni disadur daripada kitab Imam Ghazali. Terjemahkan di Buku Syarah. Kitab Imam Ghazali itu ialah kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali lahir tahun 450 Hijrah, lebih kurang 445 Hijrah, lebih kurang lah. Sekarang ni 1445. Dia lebih kurang di tahun 400 Hijrah lebih. Dia mengarang kitab Bidayatul Hidayah. Kocik-kocik anak kau Imam Ghazali ni. Lahir kemudian ni labai-labai yang tenteng kotu-kotu ni menolak apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Salah ngepet. Kau hanya teori dengan PhD kau, dengan apa kau. Imam Ghazali dah roket 1000 tahun dah ngarang kitabnya. Contohlah. Jangan macam tu. Apa yang dihasilkan oleh ulama-ulama dulu nak benda yang kita hari ni lah, banyak mana, ya kan? Kena tawaduk lah. Jadi oleh kerana itu, orang yang pertama ni, kata Imam Muhammad bin Fadl, yarzuqul ilma wa yahrumul amal. Dia dapat ilmu tapi amal tak lahir. Kata Arab kata al-ilmu bila amalin kasyajar bila amal. Bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan macam pokok yang tak ada buah. Ini kesilapan yang melata
dalam pemikiran orang Islam, Islam itu adalah ilmu semata-mata. Silap. Banyak orang berilmu tapi tak jejak amal dia ke bumi. Ilmu dan amal dia kena berganding. Yang kedua, orang yang malang ni kata Muhammad bin Fadl ialah yarzuqul amal wa yahrumul ikhlas. Dia beramal tapi tak ikhlas. Apa dia ikhlas ni? Ikhlas tu nawai itu kita kepada siapa? Kita buat kerja amal ni dalam semua aspek amal dan ibadat, buat kenapa? Lillahi ta'ala. Tapi dalam tu sampai yang nyolit untuk ambil kesempatan tujuan-tujuan lain. Biar nampak hebat, biar nampak soleh, biar nampak alim, biar nampak orang beramal, biar nampak tanda orang soleh. Masuk bab riak, ujub dan seumpamanya. Ikhlas dalam amal. Orang yang malang ni kata Imam Muhammad Al-Fadl, dia dapat melaksanakan amal tetapi tidak dapat melakukan dengan ikhlas. Bersih. Semata-mata kerana Allah. Kata Muhammad bin Fadl ni orang malang. Waliyahzubillah, kita minta. Itu sebahagian daripada para ulama menafsirkan Fatihah tu. Mereka menyebut bahawa Fatihah ini adalah rahsia Al-Quran. Fatihah adalah rahsia Al-Quran, sirrul Quran. Wa sirrul Fatihah, rahsia Fatihah ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagian ulama menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah sirrul Fatihah. Rahsia Fatihah ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apa kita kena buat masa sampai di sini? Kata Imam Junaid Baghdadi, sampai di sini niat dalam hati, ya Allah aku minta dua ya. Apa dia? Niat dalam hati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku mohon anugerahkanlah kepada kedua, yakni istiqamah dan ikhlas. Ibu segala amal sini. Bila ikhlas, kemudian istiqamah buat, insya-Allah sampai kepada matlamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasang niat. Semat dalam hati itu. Kan daripada awal kitab ni ajar kita, bila kita wuduk jangan basuh zahir je. Niat kita basuh wuduk tu bersihkan muka, cahayakan wajah kita ni seperti mana para kekasih dan aulia-Mu, wahai Allah. Bersihkan wajahku, mataku, bersihkan, selamatkan. Bila basuh tangan, ya Allah, jadikan tanganku ini menerima surat amalanku di akhirat besok belah kanan. Kiri jangan basuh tangan kiri, ya Allah, jangan kau beri suratan amal kau kat tangan kiri aku. Tu tanda ahli neraka. Akan ada dua bondo sekali buat tu. Yang basuh zahir, yang batin ya Allah. Tu dia. Likulli zahir batin. Semua ni yang disebut oleh Imam Muhammad bin Fadl, yarzuqul amal wa yahrumul ikhlas. Dia dapat beramal, banyak beramal, tapi tak dapat ikhlas. Dia riak, tunjuk ke orang, nak act, ujub, nak pamer ke orang, amal dia tak selesai. Dan yang ketiga, yarzuqus suhbah, yarzuqus suhbatas salihin la yahtarim lahum. Dia dapat berkumpul sohbah dengan orang alim, para ulama, tapi la yahtarim lahum, dia tak dapat jaga adab dia sebagai orang yang mendampingi orang alim. Imam Ghazali ada tulis satu tajuk dalam Ihya, adabul muallim wal muta'allim. Adab orang yang jadi guru mengajar, tinggi sikit adabul syekh, orang jadi syekh ada adab dia, dan juga adabul murid ataupun adabul muta'allim, adab orang mengaji. Kata Muhammad bin Fadl, orang yang malang yang ketiga ni, dia dapat berhimpun, bersahabat dengan para salihin, para ulama, tapi dia tak dapat akhlak untuk menghampiri orang alim ni. Adab tak ada.
Sebab zaman Syekh Muqtada hidup dulu, dia kata, ikhwan aku ambil tarekat Ahmadiyah, kalau saja-saja nak ambil tarekat tak nak mengaji, jangan ambil. Aku tak iktiraf dia ikhwan aku. Aku nak ikhwan Ahmadiyah ni ambil tarekat mengaji. Jangan padan dengan zikir tu ya. Zikir satu bab, ilmu di bab lain. Dia kata kalau ada yang buat sikap macam ni, nak zikir, tak nak ngaji, aku tidak iktiraf dia ikhwan Ahmadiyah. Apa sebab? Ni adab-adab murid bersahabah dengan para ulama dan salihin. Jadi tak dapat yang ketiga ni. Kata Muhammad bin Fadl, rugi malang ya. Min alamati syaqawah, sio-sio. Jadi kita nampak itu tadi tuan-tuan, bagaimana adab dan disiplin dalam kehidupan kita ni bermula daripada kita menjaga waktu-waktu dalam kehidupan kita. Yang tadi disuruh kita perhati betul-betul mana ruang tempat kita meletakkan amal kita. Bila Allah beri kita masa, kena jaga elok-elok. Oleh kerana itu, Nabi SAW menyebut salasun muhlikat, bukan, alal aqil ma lam yakun maghluban ala aqlihi an takuna lahu sa'at. Orang yang cerdik ni, orang dah akal dia sihat, kata Nabi, dia menyusun masa-masa dalam kehidupannya, susun jadual waktu. Kan sekolah dah, kita ni kena susun masa dan jadual waktu. Jangan masuk bebas macam tu ya. Kata Nabi, saat pertama yang kena atur saatun yunaji fiha rabbah. Detik atau masa, suasana, ada peruntukan masa kita menghadap Allah, yunaji rabbah. Daripada perkataan yunaji ni lahirlah perkataan munajat. Munajat ni apa? Cuba hampiri sikit hakikat munajat tu. Kata Nabi Musa alaihi salam, ya Rab, wahai Allah, sekiranya aqaribun anta fa unajik, ab'aidun anta fa unadik. Wahai Allah, tengok Nabi Musa berbicara dengan Allah. Sampai keyakinan imanku, bila engkau hampir denganku, aku akan bisikkan keinginan dan permohonan hajatku. Bisik. Dan ketika kau jauh, aku akan laung, aku akan panggil, wahaimu ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Nada munadin, ya Tuhanku, ya Rabb. Bila kau hampir, aku rasa kau hampir padaku, fa'unajik, aku akan bisikkan. Munajat ni tuan-tuan, mohon ke Allah Ta'ala dan keadaan melafazkan secara berbisik. Kan masa kita sujud tadi ku, subhana rabbil a'la wa bihamdi, kita baca macam Fatihah sembahyang jahar maghrib kau. Kan kita bisik. Sebab adrak aqrabu ma yakuna bainal abdi war rabb fis sama' atau kama qol sajidun. Detik yang paling hampir seorang hamba di bumi ni dengan Allah ialah ketika dia sujud. Bila kita sujud tu munajat. Allahu akbar. Kan? Ya Allah, kan bisik tu. Sebab masa tu dia sangat paling dekat kat kita. Dia sangat kita sujud. Aqaribun anta fa unajik. Bila aku yakin kau hampir denganku, wahai Allah, aku akan bisikkan harapan, hasrat dan keinginanku serta doaku, wahai Allah. Minta. Waktu kita munajat pada Allah Ta'ala. Munajat ni tuan-tuan, maksud sini kata Nabi ni bukan ibadat-ibadat biasa, ini special kita dengan Allah Ta'ala. Bila detik dia? One by one. Mesti ada masa tu. Cikgu ya. Pilih masa tu. Ni tengah-tengah ribut-ribut ni payah kita nak khusyuk ni. One by one. Bila masa Cikgu? Obotlah, niatlah.
Kan? Saya kocik-kocik dulu atau tunggu sebut kalau kita nak bangun malam, nak jaga, minta Allah jaga kita masa tu dah udah dengar apa tunggu cakap lokek sampai sekarang. Ya. Nak tidur tu baca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ingat dalam hati nak bangun pukul 5. Tepat pukul 5 je sedar. Tak payah pakai jam je. Jam kita ke Allah Ta'ala. Tuanku nyebut saya waktu tu budak ni tu. Sampai sekarang ingat. Ya. Boleh janji dengan Allah Ta'ala ni. Tapi dah jaga kan jangan tidur balik. Tu lajak apa ke subuh tu kan. Ikut dah sedar buka. Kalau kita tengok jam, kita minta tadi pukul 5, tepat pukul 5. Kita rasa ada orang korak. Allahu Akbar. Boleh janji dengan Allah Ta'ala ni. Wa unajik. Aku bisikkan hasratku, wahai Allah, minta. Kan indah tu, manjur tu kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, sa'atun yuhasibu fiha nafsih, yuhasabu fiha nafsahu. Saat yang kedua kita kena ada jeda waktu untuk muhasabah diri, menghitung diri. Apa yang kita nak hitung, nak kira ilmu takat ni yang pertama ini dah selesai ke belum? Amal banyak mana? Dosa marin yang bertapuk-tapuk dah taubat belum? Muhasabah. Sebahagian daripada hari-hari kehidupan kita, sebahagiannya dalam tempoh 24 jam tu ada detik kita merenung diri, muhasabah. Kan cantik tu. Susunan waktu yang Nabi bagi ni dah lama dah, cuma kita tak ikut je. Kita cacah merbah. Yang ketiga, sa'atun yatafakkaru fiha fi sunna'illah. Pasal ketiga, beri peruntukan untuk akal kita berfungsi memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Apa yang viral sekarang ni Palestin. Kenapa Palestin jadi macam tu? Palestin ni tuan-tuan, antara kelebihan bumi Aqsa ni tuan-tuan, mahsyar besok mula kat sana, pada mahsyar. Ya'jud Ma'jud akan habis kat situ, Nabi Isa turun kat situ, Imam Mahdi turun kat situ. Itu yang akan datang. Sebelum ni ula kiblatan, kiblat umat Islam yang pertama. Salisul Haramain, tanah haram yang ketiga selepas Madinah dan Mekah, Masjidil Aqsa. Kan banyak kelebihan tu. Bahagian ni menuntut kita berfikir. Kenapa Palestin? Contohlah bahan objek kita nak fikirlah. Kenapa Palestin? Antara alamatul kubra min amarat al-kubra lil qiyamah, tanda-tanda besar kiamat, ialah Yahudi akan dihapuskan di bumi Aqsa. Sekarang seluruh Yahudi, seluruh dunia dah pindah ke Palestin. Kan tunggu masa tu. Ini janji Allah Ta'ala. Kita fikir, belum nampak tu kan, kita boleh connect lah, kaitkan ilmu kita dengan unsur-unsur yang lain. Apa yang berlaku di Palestin tu. Tengok hari ni macam mana kuasa-kuasa besar hantar senjata sekarang ni. Kereta kebal, peluru pandu, macam-macam senjata. Bantu Yahudi. Amerika, Britain, Perancis, Australia, India. Ni semua negara-negara yang terlibat awal dulu menubuhkan negara Yahudi ni. Sekarang dia bersatu, hantar bantuan tentera. Kenapa mereka bersatu? Kita fikir sikit. Fikir juga orang hantar kita fikir sikit, kan? Apa tanggungjawab kita kepada saudara kita Palestin sekarang? Kita nak perang tak mampu. Dengar senapang meletup terbagai kancing. Ini boleh nak pergi perang, ngepet. Doa.
Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma syattid syamla a'dahum wa baddid kalimatahum wa farrij jam'ahum. Ya Allah. Itu sebahagian daripada doa untuk bantu. Salah seorang mujahidin Palestin kata, wahai orang Malaysia, ayuhal muslimin fi Malaysia, la nahtaj ila silahukum. Kami tidak berhajat kamu hantar kami senjata. Kami harap doa-doa soleh yang kamu panjatkan kepada Allah. Apa peranan doa ni? Itu tempat lain kan berkait tu. Doa silahul mu'min. Doa ni senjata orang Islam. Dah habis ketiak, habislah tak payah dah. Jangan, Allah Ta'ala ada. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Itu doa dia perlu buat hati kita. Sharing. Kita rasakan sebab orang Islam ni kajasadin wahid, dia satu tubuh. Ijastaka anhu udun tada'ala usairul jasadi, seluruh tubuh akan rasa sakit. Apa yang dialami oleh saudara kita di Palestin, jiwa kita sakit. Saya kadang-kadang bila kawan tunjuk gambar macam mana azabnya orang saudara kita Palestin, saya tak tanggup nak tengok. Saya tutup WhatsApp. Galak hati kita. Tak boleh, hati kita tak mampu nak tengok. Beratnya penderitaan mereka. Kenapa Allah uji demikian berat sekali? Kenapa uji itu tak turun di Malaysia? Cuba fikir. Mencari jawapan, hikmah, qada dan takdir Allah boleh cari, boleh kaji. Penuh ke Palestin, dikopong udara, darat dan laut. Sekarang ni air dipotong, elektrik dipotong, internet dipotong. Penjara yang paling besar alam dunia sekarang. Kenapa begitu sekali nasib? Ini part dalam masa kita. Yang ketiga tadi, sa'atun yatafakkaru fiha sun'illah. Fikir, apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala ni, apa masalah, apa hikmah, fikir. Kan? Itu masalah. Fikir masa depan kita. Kita ni mati elok ke mati tak elok? Husnul khatimah ke nak su'ul khatimah? Nanti fikirlah tu. Macam mana nak mati husnul khatimah, macam mana nak mati su'ul khatimah. Itu paling kecil lah kat kita. Tadi besar dunia Islam. Fikir. Dan yang keempat, kata Nabi, sa'atun yakhlu fiha lihajatihi minal mat'am wal mashrab. Sebahagian dari hidup kita ni fikir nak makan apa, nak gulai apa, boleh nak beli ke mana, nak dapat duit macam mana. Kita tak sepanjang hari fikir macam mana nak dapat duit. Daripada bangun tidur sampai tidur balik fikir duit dia semalam. Mana dia untuk Allah Mana dia untuk fikir Mana dia untuk ilmu Tak ada. Fikir nak jadi orang kaya, tapi tak kaya-kaya. Sio-sio. Bahagian keempat ni, kita fikir sebahagian masa hidup kita hari-hari ni, jadualnya kita berusaha untuk memenuhi kehidupan, makan dan minum dan pakai, rumah dan seumpamanya. Itu tajuk kita yang ketiga ni tuan-tuan, memenuhi waktu dengan kerja kebajikan supaya masa kita terurus. Antara yang Allah akan hisap, yang lama berdiri di padang mahsyar, yang Nabi kata iktanim khamsan qabla khamsin, rabut 5 perkara tu. Muda sebelum tua, senang sebelum susah, sakit sebelum sehat sebelum sakit, sibuk sebelum lapang sebelum sibuk, hidup sebelum mati. Rabut 5 ni. Sebab apa? Itu peluang yang Allah bagi. Jadi sesuai dengan tajuk ni, memenuhi waktu dengan kerja kebajikan. Maksud kerja kebajikan tu ialah bersifat ibadah. Yang kita sebut tadi, detail dah yang disusun oleh ulama tadi. Itu sebab Imam Abu Talib Al-Makki sebut, kullu Madinah laisa fiha alim fa ahluha sukara. Mana-mana negeri, mana-mana kampung, mana-mana daerah tak ada padanya orang alim.
Ni cetak manusia ni wajib tuan-tuan, lahirkan orang yang alim. Kalau tak ada di satu tempat, satu daerah, di satu kampung tu orang alim, fa ahluha sukara, penduduknya mabuk. Maksud mabuk ni kias tuan-tuan. Mabuk dengan dunia, mabuk dengan pangkat, mabuk dengan rotor, mabuk dengan tu, mabuk dengan ni. Yang kedua kata Abu Talib Al-Makki, kullu Madinah laisa fiha faqih fa ahluha marda. Orang alim yang kedua ni, mana-mana tempat, negeri, daerah, kampung yang tak ada orang faqih. Sikit bawah pada orang alim faqih. Tak ada orang faqih dalam kampung, maka bertebarlah penyakit dalam kampung tu. Penyakit masuk sini lah penyakit jiwa. Penyakit hati. Hasad, dongki, khianat berkembang. Dan yang ketiga kata Abu Talib Al-Makki, kullu Madinah laisa fiha amil fa ahluha mauta. Mana-mana kampung alim tak ada, faqih tak ada. Yang ketiga, laisa laha amil, tak ada ahli ibadat, tak ada ahli zikir. Itu paling kurang lah. Penduduk seramai 10,000, ada yang zikir 5 orang, tak balance. 10,000 kurang 10% daripada 10,000. Mesti ada orang beramal, ahli zikir, ya, itu nisbah dia. Kalau nisbah ni tidak ada, sukatan ni tidak ada, kata Imam Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala alaih, fa ahluha mauta, penduduknya mati. Apa yang mati? Hati mati. Buat dosa tak takut, torang-torang tunjukkan jahat dekat orang, torang-torang buat maksiat, torang-torang tunjukkan sifat riak takabur dia. Itu tanda hati mereka mati, kata Imam Abu Talib Al-Makki. Jadi kitab ni tuan ajak kita saudara, kita kena melangkah untuk mengubah cara kita mengambil agama hari ni kepada arah mengisi masa dan kehidupan kita dengan ibadah. Bukan nak cerita boleh dah, bukan nak teori-teori kan, syarah-syarah semata-mata boleh dah. Kita nak melangkah untuk beramal menghidupkan masa-masa yang Allah bagi ni untuk ibadah, ya. Itu yang keempat, yang ketiga insya-Allah, ya. Mudah-mudahan ikut juga, ya. Kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Nabi SAW sebut dalam hadis yang ada tu, man asbaha yaumal jum'ati sha'iman wa 'ada maridan wa syahida janazatan wa tasaddaqa sadaqatan faqad aujaba lahul jannah. Sesiapa yang berpagi-pagi hari dalam kehidupan dia pada hari Jumaat, dia berpuasa. Puasa start hari Jumaat tak boleh, kena puasa hari Khamis. Dan menziarahi orang yang sakit, hadir melihat jenazah dan bersedekah dengan suatu sedekah, maka sesungguhnya wajiblah baginya syurga. Tengok tuan-tuan, peluang untuk merebut janji syurga Allah Ta'ala ni melalui amal soleh. Jadi amal soleh ni bergantung pada masa dan jadual kehidupan kita. Susun masa kita, ya, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Al-Fatihah. Hari ini 29. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Insyaallah ya. Sini masuk bilik.